Assalamualaikum murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subtopik kedua dalam bab 7 iaitu kesan fotoelektrik. Baiklah, dalam bab ini kita akan belajar untuk menerangkan kesan fotoelektrik dan mengenal pasti 4 ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan menggunakan teori gelombang. Baiklah, mula-mula sekali, apakah kesan fotoelektrik? Kesan fotoelektrik apabila suatu logam dipancarkan dengan cahaya. Apabila ia dipancarkan dengan cahaya, elektron daripada logam tersebut akan dipancar keluar. Fenomena ini yang dipanggil kesan fotoelektrik. Okey, cikgu ada satu soalan. Cuba lihat litar ini. Adakah litar ini lengkap? Ya, litar ini lengkap menggunakan kesan fotoelektrik. Apabila plat di sebelah kiri dipancarkan dengan cahaya, elektron daripada plat kiri ini akan dipancar keluar. Apabila ia dipancar keluar, ia akan ke plat yang sebelah kanan. Plat di sebelah kanan akan menerima elektron tersebut. Jadi, litar itu lengkap. Inilah yang dipanggil sebagai kesan fotoelektrik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falah Aidi bin Zainal Abidin dan murid-murid semua boleh panggil saya Cikgu Falah. Okey, jadi pada awal video kita telah tahu apa itu kesan fotoelektrik. Seterusnya saya akan terangkan pula apa itu ciri-ciri kesan fotoelektrik. Jadi seperti yang kita semua telah tahu, kesan fotoelektrik ini berlaku apabila terdapat cahaya yang menyinari sesuatu permukaan logam. Okey, seterusnya elektron yang terdapat dalam logam akan menyerap tenaga daripada cahaya tersebut dan akan terbebas keluar. Menurut teori klasik fizik, gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selenjar. Okey, dengan ini kesan fotoelektrik seharusnya boleh berlaku pada sebarang frekuensi gelombang cahaya. Selain daripada itu, cahaya yang terang mempunyai kandungan cahaya yang tinggi dan membolehkan elektron keluar dengan cepat. Manakala cahaya yang malap pula mempunyai kandungan cahaya yang rendah dan memerlukan masa yang lebih panjang agar dapat menyerap cahaya yang mencukupi bagi membolehkannya terlepas dan keluar daripada permukaan logam. Namun, hasil daripada eksperimen yang mengkaji tentang kesan fotoelektrik menunjukkan keputusan yang tidak dapat menerangkan teori fizik klasik tersebut. Keputusan eksperimen menunjukkan bahawa pemancaran elektron hanya berlaku pada frekuensi yang melebihi sesuatu nilai dan tidak bergantung sama sekali pada keamatan cahaya. Fotoelektron juga dipancarkan dengan serta-merta sungguh pun pada keamatan cahaya yang rendah. Sehubungan dengan itu, terdapat 4 ciri-ciri kesan fotoelektron yang diguna pakai sehinggalah ke hari ini. Yang pertama, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Yang kedua, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang bagi sesuatu logam. Yang ketiga, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Keamatan cahaya yang bertambah tidak akan menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Yang keempat dan juga merupakan yang terakhir, fotoelektron dipancarkan dengan serta-merta apabila permukaan logam disinar dengan cahaya. Sebagai contoh, pengeluaran elektron daripada permukaan logam melalui pancaran termium mengambil masa yang lebih lama, manakala pengeluaran elektron daripada permukaan logam melalui kesan fotoelektrik berlaku secara serta-merta. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam subtopik ketiga, bab 7 fizik kuantum, iaitu teori fotoelektrik Einstein. Dalam bab ini kita akan belajar untuk menyatakan fungsi kerja minimum yang diperlukan oleh suatu logam bagi memancarkan elektron melalui persamaan Einstein. Yang kedua, untuk menerangkan frekuensi ambang dan fungsi kerja. Yang ketiga adalah untuk menentukan fungsi kerja logam berdasarkan rumus W equal to HF0. Yang keempat adalah untuk menyelesaikan masalah melibatkan
persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik. Yang kelima, menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sebuah litar sel foto. Dan yang keenam, untuk menguraikan aplikasi kesan fotoelektrik. Baiklah, mula-mula sekali, apakah teori fotoelektrik Einstein? Teori fotoelektrik Einstein mengatakan bahawa setiap kuantum cahaya ialah paket tenaga yang diskrit. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap oleh elektron. Diserap sepenuhnya oleh elektron yang berada pada logam tersebut. Tenaga yang diserap tersebut akan digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam tersebut, dan selebihnya menjadi tenaga kinetik untuk fotoelektron. Kebiasaannya, elektron yang berada di permukaan logam mendapat tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam tersebut. Baiklah, bagi elektron yang terletak pada permukaan logam, tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron tambah tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Dalam persamaan, ia adalah E equal to W tambah K max. E sama dengan HF dan K sama dengan 1/2 mv². Jadi kita masukkan persamaan tadi. Jadi persamaan yang baru adalah HF sama dengan W tambah 1/2 mv². Kita susun balik persamaan tersebut jadi 1/2 mv² maksimum sama dengan HF tolak W. Persamaan fotoelektrik Einstein untuk kesan fotoelektrik ini adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Jadi, apakah fungsi kerja dan frekuensi ambang? Fungsi kerja adalah tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Frekuensi ambang adalah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey, boleh faham ya? Okey, bagi pada frekuensi ambang macam yang saya telah jelaskan tadi, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Jadi nilai K adalah sama dengan kosong. Jadi kita masukkan nilai kosong dalam persamaan Einstein sebentar tadi. Jadi kosong sama dengan HF0 tolak W. Kita susun balik persamaan tersebut jadi W sama dengan HF0. Kita gantikan nilai W sama dengan HF0 dalam persamaan awal tadi, iaitu 1/2 mv² sama dengan HF tolak W. Jadi 1/2 mv² maksimum sama dengan HF tolak HF0. Kita faktorkan persamaan tersebut jadi 1/2 mv² maksimum sama dengan HF tolak F0. Okey, boleh faham ya? Hubungan antara fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi suatu logam boleh ditentukan melalui hubungan W equal to HF0. Fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya adalah melebihi frekuensi ambang. Apabila frekuensi ambang semakin tinggi frekuensi ambang, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Jadi ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Bagi logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.13. Hai semua, nama saya Cikgu Fauzi, nombor matrik 203111. Jadi, anda semua telah tahu kan apa itu kesan fotoelektrik? Rumus yang berkaitan dengan kesan fotoelektrik. Jadi, jom bersama cikgu untuk menyelesaikan satu masalah berkaitan kesan fotoelektrik menggunakan persamaan Einstein. Cahaya biru yang berfrekuensi 6.67 kali 10 kuasa 14 Hz disinarkan ke atas permukaan logam cesium yang bersih. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Fungsi kerja cesium dan juga pemalar Planck diberikan dalam soalan. Jadi, berdasarkan soalan itu, bagaimanakah kita nak menyelesaikan soalan tersebut? Jadi, saya akan mengajar anda 4 langkah mudah untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama sekali, kita perlulah mengenal pasti masalah soalan tersebut. Yang kedua,
kita perlulah mengenal pasti maklumat yang telah diberikan di dalam soalan. Yang ketiga, kita perlu mengenal pasti rumus yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang keempat, kita perlulah menyelesaikan masalah tersebut secara numerikal. Jadi, jom kita menyelesaikan soalan tersebut menggunakan 4 langkah tadi satu persatu. Untuk langkah yang pertama, kita perlu mengenal pasti masalah soalan tersebut. Jadinya, saya berikan anda masa 3 saat untuk anda highlightkan masalah soalan tersebut. Okey, dah highlight? Okey, jom bersama cikgu untuk highlight masalah soalan tersebut. Masalah soalan tersebut adalah berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar. Jadinya, untuk langkah pertama kita telah pas, kita telah selesai. Jadi, jom kita ke langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kita perlulah mengenal pasti maklumat yang telah diberikan dalam soalan. Jadi, jom bersama cikgu kita highlightkan lagi maklumat yang telah diberikan dalam soalan. Saya akan bagi masa anda 5 saat untuk anda fikirkan. Okey, jom kita highlight bersama-sama. Untuk maklumat yang pertama adalah frekuensi, yang kedua adalah fungsi kerja cesium, dan yang ketiga adalah pemala Planck. Jadi, berdasarkan maklumat yang telah diberikan, jadi jom kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita perlulah mengenal pasti rumus yang sesuai untuk menyelesaikan soalan ini. Jadinya, tadi kita dah dapat 3 maklumat yang diberikan. Jadi, berdasarkan maklumat tersebut, apakah rumus yang boleh kita gunakan? Saya bagi anda masa 5 saat untuk anda fikirkan. Okey, jadi jom bersama cikgu. Apakah rumus yang sesuai untuk digunakan untuk soalan ini adalah pemala Planck darab dengan frekuensi sama dengan fungsi kerja tambah dengan tenaga kinetik maksimum. Jadi, formula ini sangat sesuai digunakan untuk soalan ini. Jadi, jom kita tanpa melengahkan masa, kita ke langkah keempat untuk menyelesaikan masalah secara numerikal. Jom. Jadi, dengan menggunakan rumus tersebut, kita boleh menyelesaikan masalah soalan ini secara numerikal. Jadinya, kita perlu menyusun formula tersebut seperti di atas. Selepas itu, kita masukkan maklumat yang telah diberikan tadi. Dan akhir sekali, anda semua boleh menekan kalkulator dan mendapat jawapan untuk soalan ini. Jadi, mudah bukan? 4 langkah mudah untuk menyelesaikan masalah yang cikgu ajar. Jadi, anda boleh menggunakan 4 langkah ini di mana-mana soalan sahaja supaya anda tidak terkeliru dan anda dapat menyelesaikan masalah dengan senang. Kata akhir dari cikgu, setiap masalah ada penyelesaiannya. Jadi, belajarlah untuk menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi, selepas kita membincangkan apa itu kesan fotoelektrik, ciri-ciri serta pengiraan yang melibatkan kesan fotoelektrik, seterusnya kita akan membincangkan tentang aplikasi kesan fotoelektrik. Jadi, terdapat beberapa aplikasi yang membantu kita dalam kehidupan seharian hasil daripada kesan fotoelektrik. Baiklah, aplikasi yang pertama untuk kesan fotoelektrik effect, kita akan bincangkan tentang sel solar. Lampu LED di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan sel suria adalah jimat tenaga dan mesra alam. Pada waktu siang, kesan fotoelektrik pada sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Pada waktu malam, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan dengan kuasa daripada bateri tersebut. Seterusnya iaitu solar power plant. No Complex Solar Power Plant yang terletak di Gurun Sahara merupakan sebuah stesen jana kuasa menggunakan susunan sel suria terbesar di dunia. Stesen ini
dijangka mampu menghasilkan kapasiti sebanyak 580 megawatt untuk kegunaan 1 juta penduduk yang terhasil daripada kesan fotoelektrik. Kesan fotoelektrik yang ketiga, jika kita selalu pergi pasar raya, kita akan tengok banyak pintu-pintu automatik yang tersedia. Macam mana dia berfungsi? Pengesan cahaya pada pintu automatik menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai switch. Apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran arus fotoelektrik dalam letar sel foto akan terputus dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Baiklah, aplikasi yang seterusnya iaitu pengesan image. Pengesan image merupakan komponen utama bukan sahaja dalam kamera beresolusi tinggi tetapi juga dalam telefon pintar yang kita gunakan pada hari ini. Okey, komponen ini digunakan untuk menukarkan cahaya kepada isyarat elektrik yang boleh diproses menjadi image digital. Dan aplikasi yang terakhir yang kita akan bincangkan pada hari ini tentang aplikasi kesan fotoelektrik ialah Stesen Angkasa Antarabangsa ataupun ISS. Untuk pengetahuan, hampir semua aktiviti dalam ISS ini bergantung pada sumber tenaga elektrik yang terhasil daripada panel suria. ISS mempunyai 16 sayap panel suria dan setiap panel mempunyai 33,000 sel suria yang bersaiz 35 meter darab dengan 12 meter. Panel ini mampu menjanakan 84 sehingga 120 kW tenaga elektrik. Jadi itulah dia aplikasi daripada kesan fotoelektrik. Kita ada sel suria, kita ada solar power plant, kita ada pintu automatik, sensor image CCD dan stesen angkasa antarabangsa yang membantu kita dalam kehidupan seharian.